Alhamdulillah, Atuk and the gang dah sampai. Tu anak Atuk tu dan kawan dia Aris. Dialah berdua menguruskan pengangkutan, penginapan dan perjalanan kami lah. Okey, Atuk telah sampai pada jam 8.56 tadi di hotel, dan anak Atuk tengah uruskan pendaftaran. Okay. Alhamdulillah, Atuk pun dah check in dalam hotel. Cantik hotel. Sediakan TV. Pastilah secara langsung dia Quran, sejadah. Air. Okey, Atuk nak solat jamaah je, Maghrib Isyak, sebab sampai tadi pun dah melepasi waktu Maghrib dan daripada niat jamaah takhir. Okay, insyaAllah lepas ni kami akan meneruskan ibadah umrah di Baitullah. Semoga dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dia apa-apa. ये पूरा लिए थे तुमने? Tahlul. Okey, Atuk dah siap dah bertahlul, cukur terus. Sekarang menunggu anak ni yang belum siap lagi. Alhamdulillah, selesai sudah umrah wajib. Dan semua hidup mau menghabiskan rambut di atas kepala. Dulu dalam tugasan pun nombor 1 je. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Besok kita buat yang sunat pula. Ni dia hotel Atuk duduk, betul Khalil Hotel lah. Tapi kat pintu masuk, kat dinding Imar Al Tiafa Hotel. Assalamualaikum guys. Hari ni
hari kedua 17 Januari 2026 hari Sabtu. Sekarang jam 9 pagi. Jadi atuk dan keluarga atuk dan keluarga jiran atuk nak ronda-ronda dulu mencari makan. Lampau sedap, habis satu baru. Mula kehausan tu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
je wahyu dan perintah Allah suruh, Nabi suruh hijrah dan Nabi pilih Abu Bakar, dia menangis. Sampai Aisyah cakap dia tak pernah tengok Abu Bakar tu menangis, happy. Dia pelik, sebenarnya hijrah ni tak senang. Kita tak dapat nak jumpa lah orang yang macam Abu Bakar. Dapat satu yang maksudnya kita kena ada planning. Kenapa Rasulullah untuk informasi, Madinah ni ke arah sana, selatan. Untuk hujah yang mengatakan solat 100,000 lebih baik di Mekah, kan kita tahu solat 100,000 lebih baik di Masjidil Haram, tidak sahaja di dalam. Maksudnya dekat area sini pun still lagi dinamakan Masjidil Haram. Sebab kalau itu dekat ayat tu minal Masjidil Haram tu, dan Nabi tu dia mula daripada rumah Ummu Hani, bukan dekat Kaabah. Jadi ayat tu menjadi hujah lah. Sebab ada dua pendapat tentang 100,000 ni. Ada yang cakap dalam Masjidil Haram betul-betul saja, ada yang cakap dalam tanah haram. Semoga Allah memberikan kita ganjaran itulah yang 100,000 tu, supaya kita contohnya solat dekat hotel ke. Tapi kalau nak solat jemaah, kena solat dekat saf yang tak terputus lah. Maksudnya kita nampak kalau hotel jauh sangat, biasanya tak ni lah kita itu tempat Bani Hashim, tempat kaum-kaum Nabi lah. Dan rumah Khadijah yang kita dah bagi tahu semalam kita dah tahu semalam rumah Khadijah. Rumah Khadijah ni beberapa ayat Quran lah. Contohnya bila Nabi bila dia dapat first wahyu, kita tahu dia. Ya, ramput dia makan. Dan mewakili setiap suku kaum ni, kena ada seorang pemuda yang gagah, yang berani. Kita serah pedang kepada seorang kepada pemuda tersebut, suruh dia tunggu di depan rumah Muhammad pada waktu malam. Muhammad keluar je, mereka akan bunuh secara ramai-ramai. Maka ketika mana mereka berdua di dalam gua, salah seorang daripada mereka berkata kepada sahabatnya, "La tahzan." Dan bila mana dah cukup 3 malam di Gua Sur ni, Nabi juga Abu Bakar pun bergerak ke Madinah. Bila dia 750 meter lebih kurang. Jabal Sur. Ya, Jabal Sur tu paling besar. Nanti sampai depan sikit lagi kita akan masuk suasana yang masuk insya-Allah. Atas kali. Jadi Nabi keluar dari Masjid Haram, dari rumah Nabi, dikatakan pada 27 Safar. Ya, Nabi bermalam kat sini selama 3 malam. Ya, jadi Nabi bergerak dari sini 1 Rabiul Awal, dikenali dengan satu hijrah. Gerak dari sini ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tinggi Gua Sur ni lebih kurang 750 meter. Ya, lagi tinggi dari Jabal Nur. InsyaAllah tahun depan siap dah ke jalan baru ni. InsyaAllah boleh cuba hiking sekali. Kalau Jabal Nur dah pernah dah 2 kali saya. Kalau Jabal Sur ni tak pernah. Ya, sebab dia tak ada jalan baru lagi. Dulu jalan Jalan ke Jabal Sur. Kalau kita lah tak naik lah, tapi Nabi Muhammad tu boleh naik. Sekarang dah ada trekking. Okey, kita akan pergi ziarah tempat lain pula. jalan baru pun dia mula dari belakang. Agak ni jadi nasi Oh, memang ni. Ini dia punya besar. Sebelum kita sampai ke Arafah, saya nak cerita sedikit. Di kiri kanan ke Arafah? Sebelah kiri saja tu ada sembong warna kuning tu. Mula dari situ lah dia akan tulis Arafah start here kat situ. Ramai juga ni datang.
Okey, Atuk ada ke Padang Arafah. Ya. Jadi nak menuju ke Jabal Rahmah, ziarah di sana. Ya. Nego kami ni. Nego 이렇게. Semua kawasan itu kawasan Arafah. Semua Jabal Rahmah. Semua kawasan Arafah. Dalam musim haji selalunya selalunya orang pianyang yang tu semua menanya di pinggir di atas batu yang besar dipanggil Sakhra. Nabi berwukuf dan Nabi bersabda waqaftu hahuna wal arafatu kulluha mawqif. Aku telah berwukuf di sini dan bumi Arafah semuanya tempat wukuf. Jadi sewaktu kita datang haji, kalau boleh kita datang ke sini, tapi selalunya tak boleh lah. Wukuf saja di mana saja, asalkan bumi Arafah sah haji kita. Ya. Ada waktu haji. Oh, memang penuh. Tak nampak batu dah, nampak putih je dari tengah dari jauh kan. Nampak putih je. Semua orang lelaki pakai ihram kan. Mereka berwukuf kat sini. Tengok belum masuk musim haji lagi dah penuh dah dekat puncak tu. Allah Subhanahu Wa Taala memerdekakan hamba-Nya paling banyak daripada api neraka. Jadi kita datang sudah kurang sampai sini pukul 10. Kita bila waktu masuk waktu zuhur, kita semayang zuhur dengan asas secara jemaah takbir. Selepas tu kita berwukuf sampailah terbenam matahari. Terbenam matahari je kita bergerak dari sini masuk ke Muzdalifah. Ya. Kita tak semayang maghrib kat sini. Kita semayang maghrib Isyak secara jemaah takhir dekat Muzdalifah. Kita bermalam kat Muzdalifah sampailah waktu subuh. Selepas semayang subuh baru kita bergerak ke Mina. Kita ada kat sana 3 hari. Apa ya bu? Lagi balik tahun sekali. Bulan 6 lagi. Orang jauh. Allah Subhanahu Wa Taala di Masy'aril Haram di sinilah di Muzdalifah ni. Jadi sunnah Nabi bila Nabi bergerak dari Arafah, Nabi naik seekor unta yang bernama Al-Qaswa. Ya, Al-Qaswa nama unta yang Nabi guna. Jadi bila sampai sini je Nabi turun daripada unta tu, Nabi berdiri menghadap ke Kaabah. Nabi angkat tangan berdoa. Betul Nabi berzikir, Nabi bertakbir. Kan malam tu malam raya sebenarnya. Sampai ke mereka berwukuf di Muzdalifah. Mereka tak pergi ke Arafah. Sebab apa mereka kata tanah Arafah bukan tanah haram pun. Kan tanah Arafah dipanggil Masy'aril Halal, luar tanah haram. Mereka kata tanah haram paling afdal. Jadi mereka berwukuf kat sini lah. Haji mereka sampai sini saja. Oh, haji mereka pergi. Ya, orang jahiliyah dulu memang dia orang sampai sini saja. Dia orang tak pergi ke Arafah. Bila sampai Islam je, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan supaya semua orang kena pergi berwukuf di Arafah juga. Kalau tak berwukuf di Arafah tak sah haji dia. Sampai tahap macam tu kan. Sekali sebab tu kalau sunnah lah, kalau kita ikut sunnah, sekali datang ke Mekah ni kita buat sekali saja umrah. Sekali saja. Ya, tapi setengah orang dia mikir datang dari jauh habis mahal ni, buatlah banyak sikit kan. Bagi puas sikit. Tapi Nabi dia sekali datang ke Mekah ni Nabi buat sekali saja umrah. Subaidah. Ain Subaidah. Tali ain. Dia bersambung dari Taif. Di Taif tu ada
tali air. Tali air tersambung dari Taif ni, bukan Mekah saja. Dia mengalir air dari Taif masuk ke Mekah, juga Mina, Muzdalifah, Arafah. 4 tempat. Ke Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah. Jadi tali air ni siap binaan dia pada tahun 146 Hijrah. Jadi lebih kurang 1200 tahun lebih lah kan sampai sekarang ni. Cuma Air tak ada lah tu. air tak ada dah. Oh, Sekarang tak ada air tak ada dah. Tinggal dia punya Ya. salurannya. Saluran. Sejarah. Ya, dia simpan sebagai sejarah lah ni. Ini panjang ya bro. Memang panjang. Tu subuh dia orang selepas solat subuh dia orang naik trail balik terus masuk ke Mina. Pagi hari raya tu kan. Pagi hari 10 Zulhijjah. Jadi terus orang pergi menunta ke Mina, ke tempat menunta. Wadi Muhassir ni bila Nabi bergerak dari Muzdalifah nak masuk ke Mina ni, Nabi sampai wadi ni, Nabi mempercepatkan perjalanan nak masuk ke Mina. Imam Nawawi kata disunatkan orang yang berjalan kaki pun buat benda yang sama. Bila sampai wadi ni kena mempercepatkan perjalanan masuk ke Mina. Sebab apa? Sebab dikatakan di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghancurkan tentera gajah Abraha kan, tentera Abraha yang ingin menghancur Kaabah. Juga pada zaman tersebut dekat lembah ni masih ramai orang menyembah berhala. Orang Nasrani bukan menyembah berhala, mereka buat perayaan mereka, iaitu orang Nasrani lah. Naik dari sini, bila sampai puncak tu kita turun sikit sebelah sana ya, tepi sebelah sana. Ramai orang atas. Baru ada gua. Gua Hira dia panggil. Oh, Gua Hira. Gua Hira di sini. Kalau macam mana? Selalu orang hiking kat Jabal Nur ni lah. Sebab dia sekarang dah siap jalan baru, siap sekali dengan tangga. Naik tangga pun boleh, nak jalan biasa pun boleh. So kalau daripada Masjid Haram nak ke sini, dari Masjid Haram ke sini lebih kurang 4 km ataupun 4 naik taksi, naik karim pun boleh, nak panggil taksi depan hotel pun boleh. Kalau naik depan hotel lagi murah lah. Panggil cari apa mahal. Tapi yang besar mahal sikit. Kalau yang kecil murah sikit. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari, Siti Aisyah ada menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan mendapat wahyu, iaitu Nabi dapat bermimpi dengan benar. Jadi sejak Nabi bermimpi itu, Nabi suka asingkan diri, orang bersendirian. Ini akhir sekali Nabi pun pilih Gua Hira ni sebagai tempat asingkan diri. Jadi, Nabi datang ke sini 2-3 hari, Nabi balik sekali, pergi ada makanan. Kadang-kadang Siti Khadijah yang bawa makanan sendiri datang ke sini. Sehinggalah pada 17 Ramadan datanglah Jibril ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni kita dah biasa dengar dah kan. Cuma kita nak ulangi sedikit. Datanglah Jibril tanpa dia beritahu kata dia Jibril. Sebenarnya kalau kita kan bila jumpa kita saling mengenali diri apa Nabi, tak boleh membaca, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Itu satu hikmah kan. Jadi Nabi jawab ma ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Dia perlu lagi kali kedua. Kemudian dia lepaskan, dia suruh benda yang sama, iqra. Nabi jawab ma ana biqari'in. Sehinggalah pelukan kali ketiga dia lepaskan balik. Terus dia baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sebanyak 5 ayat diturunkan di sini, sebanyak 5 ayat. Jadi selepas dia baca tu, terus dia hilangkan diri balik. Jibril hilangkan diri balik. Nabi dalam ketakutan, dalam gemetar. Jadi terus Nabi turun daripada Gua Hira tu, terus lari menuju ke rumah Siti Khadijah. Bila sampai je rumah Siti Khadijah, Nabi kata zammiluni, wahai Khadijah, selimutkan aku. Kemudian Khadijah pun tak tanya banyak, terus selimutkan Nabi. Sehinggalah Nabi hilang ketakutan tersebut. Nabi pun cerita apa yang berlaku dekat Gua Hira ni.
Kemudian Nabi kata, laqad khasyitu ala nafsi. Sesungguhnya aku sangat bimbang sesuatu yang akan menimpakan aku. Kan? Nabi takut. Bila Nabi cerita kat orang lain kata Nabi ni gila ke? Ke tak betul kan? Sebab Nabi tak pernah saya seumur hidup Nabi tak pernah berdepan dengan perkara yang berlaku kat sini macam perkara berlaku yang kat sini kan. Okey. Ziarah yang ketiga di Jabal selesai. 4-5 kilometer ke kurang. Tu gua yang ada sebelah sini kan. Oh. Kat depan tu gua lah tu ada orang naik. Sampai Gua tu puncak. kalau apa boleh masuk ah. Boleh masuk 2 orang. Dua. Sekali semayang 2 orang. Wah, orang atas bukit tu. Ya. Kita dinamakan Mina kerana banyaknya darah kurban ditumpah padanya di sini dekat Mina ni. Kan dulu, zaman dulu kalau orang datang buat haji ni, orang datang buat haji tamattu' ataupun haji qiran, dia kena sembelih 1 ekor kambing kan, dipanggil al-hadyu. Dia kena bayar 1 ekor kambing kalau dia buat haji tamattu'. Jadi bila orang datang untuk meluntar, terus orang sembelih kat sini, sembelih kurban kat sini. Jadi kat situ dikatakan tempat sembelihan seekor kibas yang diganti untuk Nabi Ismail kan. Ni Kau bukit. ya, atas bukit tu. Sebab tu ramai orang berhenti tinggal. Ada macam kaimah bumbung tu, kaimah tu kan. Tu ya, tempat meluntar. Sebelah sini dipanggil Jamratul Ula, Jamrah pertama. Dia ada 3 tempat meluntar. Jamratul Ula, Jamratul Wusta yang tengah, Jamratul Aqabah yang sebelah sana, hujung sebelah sana. Jadi selepas kita balik dari Arafah masuk ke Muzdalifah, pagi hari raya tu, hari ke-10 kan, kita datang terus kita pergi meluntar yang hujung sana. Yang hujung sekali dipanggil Jamrah Aqabah. Kita meluntar sebanyak 7 anak batu saja. Selepas kita meluntar, terus kita balik ke kaimah yang ada kat Mina ni lah. Kita boleh cukur, boleh potong rambut untuk orang perempuan, boleh pakai baju macam biasa lah untuk orang lelaki. Boleh pakai minyak wangi. Dia panggil tu tahallul pertama tu, tahallul pertama. Tahallul kedua selepas kita tawaf juga sa'i di Kaabah, depan Kaabah sana. Dia panggil tawaf ifadah kan, untuk menyelesaikan haji, rukun haji. Ni semua kaimah Mina lah ni. Belah kiri, belah kanan kita pun Mina juga. Inilah Masjid Tan Aisyah. Nama tempat ni dinamakan Tan'aim sebenarnya. Tan'aim. Tanah halal, sebelah sana tanah haram. Kali ini singgah hotel, pakai tali pinggang je lah, pakai tali pinggang. Terus menunaikan umrah di Baitullah. Okey, assalamualaikum.
2 pagi waktu Mekah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi selepas aku berehat selepas subuh tadi, ya sekarang jam tempatan jam waktu Mekah adalah pukul 11 pagi. Jadi itu ziarah pula. Ziarah di lorong-lorong sekitar Bandar Mekah. Okey. Dhaka. Marhaba, Malaysia dan Andalusia. Malaysia. Malaysia, marhaba, Malaysia boleh. Boleh. Malaysia boleh, cantik lihat. Masyaallah, Kabar-kabar, lihat dulu. Ya dulu halal. Masyaallah cantik. Bos halal diskon. Bos ada diskon, ada bonus. Ada diskaun Ada diskon, ada bonus. Ini asli, ini kuhul sudah. Asli, sas Arabia. Ini. Dia satu saja, dia satu batang. Satu batang. Ini. Gulung-gulung. Oh, ini dia belum. Hah? Belum, ini habis. Oh, habis. Kita real baik. Thank you. Kau itu real. Assalamualaikum. Dua rial. Harman 2 rial. Oh, 2 rial. Oh, berapa? Semua 2 rial. Lelo. Lelong. Ada. Ini Boleh ke? ini bosan. Ini semua. Ketir, besar semua. Ha. Okey. Kecil besar Ah, Ada lagi ni hitam. berapa? Lagi satu. Kecil. Untuk teh aisnya tak ada. Oh, masyaallah. Clock Tower. Tunggu kat luar, tokek tunggu kat luar. Bayar kat luar. 5, 6, 7, 8, 5. Diskaun. Apa kabar kawan? Baik, alhamdulillah. Welcome to Makkah. Ya.
Umrah yang bagus insyaAllah. Amin ya rabbal Datang sini alamin. lagi, serba 2 rial, banyak murah. Ya, banyak murah Siap boleh. Oh ya, siap boleh. Masjid Saidina Abu Bakar. Assalamualaikum. Mereka mix satu. Makan mix satu. Mango vanilla satu. Wah, مشكل واحد مانجا فانيليا. Apa-apa. Mangga vanilla. Ais krim. Makan ais krim kita. Okay, tu nak pergi hacking jap. Haji Rasta. Oh. Next time, huh? 4 hours. 4 hours. Yes. 600. You pay. Sampai dah. Nampak memang panas, tapi angin kuat. Sejuk sejuk lah, tapi taklah sejuk dingin, tapi sejuk lah, angin sejuk sampai angin kuat. Baby pun lena sedap kena angin kot. Kucing sambil menikmati angin petang di kota Mekah. Panas tapi sejuk. Ya, baru jalan nanti dah. Kalau saya bilang balik. 1, 2, 3, jalan. Sebab tanaman macam petani. Okey, beginilah keadaan di waktu petang. Pemandangan daripada Jabal Handamah menghadap ke kota suci Mekah.
meninggalkan kota Secinta dengan penuh kesayuan. Pati alat telan buat.